Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini merupakan fokus minggu depan. Seperti biasa untuk program ini kami akan membawakan perkembangan terkini mengenai apa yang akan yang boleh dijangkakan yang akan berlaku untuk sepanjang minggu depan dan minggu-minggu yang berikutnya mengenai situasi semasa dalam negara. Dan saya nak membawa tumpuan anda untuk kita melihat kepada laporan Astro Awani pada 28 Julai lalu di mana kami melaporkan demam influenza di Kelantan kini di tahap membimbangkan susulan peningkatan kes yang dilaporkan terutama di kalangan kanak-kanak. Dan Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan Dr. Izani Hussein memaklumkan setakat 28 hari bulan Julai lalu lebih 31,000 kes direkodkan di seluruh Kelantan. Dan seterusnya pada 24 Julai lalu juga kami ada melaporkan di mana Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT Datuk Dr. Kasimani Embong berkata JKNT kini menjadikan katil tambahan bagi menampung kemungkinan berlakunya peningkatan kemasukan pesakit ke hospital disebabkan kes influenza. Dan menurutnya lagi setakat minggu lalu belum ada berlaku kes kesesakan di 6 buah hospitalnya dan jumlah katil yang ada masih mampu menampung jumlah pesakit. Dan untuk jam ini kita nak memberi fokus kepada penularan influenza dan bersama saya di talian ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita melihat kepada penularan influenza ketika ini dalam masa yang sama COVID-19 masih lagi ada dalam kalangan masyarakat kita ketika ini dengan kes jangkitan ada dilaporkan lebih daripada 3,000 angka 3,000 untuk kes malam. Jadi bagaimana dan sejauh mana sebenarnya keseriusan influenza di Malaysia pada ketika ini Prof? Okey, pada masa ini kalau kita lihat pada laporan daripada lapangan saya difahamkan bahawa kes masih lagi dalam julat yang uh, boleh saya sebut membimbangkan. Maksudnya tidak ada tanda-tanda ia akan turun dalam tempoh 1 atau 2 minggu akan datang. Masih ramai lagi yang dilaporkan mendapat gejala-gejala ILI dan memerlukan rawatan terutama di hospital. Dan kumpulan umur yang terlibat kebanyakan ialah di kalangan kanak-kanak dan juga mereka dalam julat yang dalam kita sebut sebagai warga emas. Jadi dalam konteks itu pada pandangan saya selepas tempoh saya ingat 1 hingga 2 bulan kebelakangan ini kita masih lagi berdepan dengan ancaman kes-kes ILI yang terus meningkat dan juga dalam masa yang sama kita juga berdepan dengan ancaman subvarian Omicron. Oleh itu memang langkah berjaga-jaga di kalangan masyarakat perlu diteruskan bagi mengelakkan sebarang kemungkinan yang akan membebankan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Baik Prof, saya nak menyentuh juga kita tadi ada bercakap mengenai bagaimana JKNT menjadikan jumlah katil bagi menampung sekiranya berlaku penularan secara besar-besaran influenza di negeri Terengganu. Tapi kita nak melihat selain daripada peranan pemegang taruh dan mereka yang bekerja di sektor kesihatan sendiri, bagaimana sebenarnya sikap masyarakat sepanjang pemerhatian Prof untuk beberapa tempoh ketika ini, bagaimana Prof melihat sikap masyarakat kita sendiri dalam mendepani jangkitan yang berlaku ketika ini Prof? Saya melihat kesan daripada pandemik sepanjang lebih 2 tahun setengah dahulu memang memberikan sedikit sebanyak keadaan yang menyebabkan keadaan kita pada hari ini kadang-kadang tidak begitu mengendahkan kepada langkah-langkah pencegahan seperti mana yang disarankan. Dalam tempoh 2,5 tahun kita berdepan dengan PKP yang saling bersilih ganti dan sebagainya. Selepas kelonggaran dibenarkan pada April, Mei lalu banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang melibatkan interaksi sosial. Dan saya berpendapat dalam konteks pada masa ini kita masih lagi berada dalam transit peradaan endemik dan dalam masa yang sama kita berdepan dengan ancaman kenaikan kes penyakit berjangkit seperti mana yang sedang kita bincangkan ini. Saya berpendapat setiap individu kita perlu mengambil peranan sebenarnya, tidak mengambil mudah ataupun menyerahkan keputusan untuk mengelakkan jangkitan ini hanya kepada kaki tangan kesihatan. Kita semua boleh mengambil peranan sama juga seperti kita masa kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dahulu. Mereka yang punya anak-anak terutamanya perlu prihatin. Saya melihat keadaan di luar sana seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Dari masa ke masa memang perlu diperingatkan bahawa ancaman ILI itu memang masih lagi berleluasa dan kita harap keadaan ini dapat dikekang dalam tempoh yang terdekat. Prof ada bercakap tadi bagaimana melihat sikap masyarakat kita seperti seolah-olah tiada apa yang berlaku di sebalik kes yang terus meningkat seperti kes COVID-19 walaupun mencatat sedikit penurunan pada hari Sabtu dengan 4,271 kes, namun kes pada hari sebelumnya 4,860 menghampiri angka 5,000 itu untuk COVID-19. Namun kita nak memberi fokus mula kepada influenza ketika ini Prof. Jadi
Mungkin Prof boleh huraikan dengan sedikit terperinci tentang kesan dan juga apa yang boleh berlaku sekiranya seseorang itu dijangkiti influenza pada ketika ini, khusus bagi mereka yang berisiko tinggi termasuk golongan kanak-kanak, Prof. Okey, jangkitan influenza ni ataupun influenza-like illness ni, kebanyakannya mereka akan berdepan dengan gejala seperti gejala jangkitan pernafasan, ya, mungkin seperti sema, demam, ya, tetapi ia mungkin menyebabkan keadaan lebih teruk lagi, sakit badan, sendi, letih, dan juga mungkin ada yang menghadapi selera makan, ya, yang tidak begitu baik, dan mungkin ada yang cerit-berit dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu menyebabkan seorang itu tidak bermain lesu, ya, dan dalam beberapa hari mungkin akan menjadi lebih teruk. Dan gejala ini akan lebih ketara di kalangan warga emas, ya, mereka yang berisiko, yang kadang-kadang menghadapi gejala pernafasan yang sangat teruk sehingga gagal untuk bercakap, ya, dalam apa tu, tempoh yang biasalah, kalau kita sebut, kalau boleh sebut 1 hingga 10 tu dalam satu nafas, mereka gagal untuk berbuat sedemikian. Dan dalam masa yang sama, sebab selera makan tu tak berapa baik, gejala tersebut menjadi lebih teruk dan keadaan akan menjadi lebih teruk. Dan untuk kanak-kanak sama juga keadaan sedemikian, ya, dan sekiranya gejala pernafasan tersebut gagal untuk ditangani dengan baik, mereka mungkin perlu dimasukkan ke dalam ICU, memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Jadi keadaan seperti itu, seandainya menghadapi gejala dan ada tanda-tanda ia semakin teruk, perlu mendapatkan rawatan secepat yang mungkin. Sebab saya melihat dari segi data klinikal, mereka-mereka yang lewat mendapat rawatan, kebiasaannya akan menjadi lebih teruk dan perlu diberikan rawatan terapi, ya, dalam hospital dan juga memerlukan rawatan dalam ICU. Jadi keadaan-keadaan seperti itu perlulah diberi perhatian, dan pada pandangan saya juga dalam masa yang sama, mereka-mereka yang perlu mengambil berat, ya, kesihatan orang tua masing-masing perlulah juga memberikan tumpuan, ya, jangan mengambil mudah, ya, seandainya mereka dijangkiti, dan keadaan ini perlu diberikan perhatian dan tidak dipandang mudah ataupun ringan. Baik Prof, tadi kita dah menyentuh juga mengenai sikap dan peranan masyarakat. Ketika ini saya mungkin nak berbalik semula kepada persediaan sektor kesihatan negara kita sekiranya berlaku penularan influenza secara besar-besaran. Jadi apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan, pihak berkepentingan dan juga pemegang taruh dalam memastikan perkara ini masih dapat dikawal sebaiknya dalam kita berhadapan dengan beberapa lagi risiko penularan COVID-19 dan juga COVID-19, betul Prof? Okey, saya melihat di sini bahawa ILI ataupun jangkitan influenza ni dari segi surveillance, ia tidak seperti mana yang kita lakukan terhadap COVID-19. Ya. Walaupun pemantauan, ya, secara sentinel dan sebagainya dilakukan sejak berapa lama dahulu, namun pada pandangan saya dalam tempoh pada masa ini dengan adanya jangkitan COVID-19, ia perlu dipertingkatkan. Ya. Baru-baru ni ada satu artikel, ya, yang menyentuh tentang perbandingan cara kita membuat pemantauan jangkitan ILI ini berbanding dengan negara seperti Australia dan China, dan kita dapati bahawa apa yang kita lakukan pada masa ini masih perlu diberikan penambahbaikan, dan saya juga bersetuju dengan pandangan tersebut kerana dalam tempoh, ya, beberapa lama ini kita masih ditakuk yang sebelum ini, ya, maksudnya tidak begitu meluas, kita masih tertumpu kepada sistem rawatan primary dan juga beberapa pemantauan yang lain, tetapi di peringkat komuniti ia tidak dinotifikasikan seperti mana jangkitan-jangkitan yang sedia ada, dan cara diagnosis juga perlu dipertingkatkan, dan dalam masa yang sama kes-kes kematian terutamanya juga perlu diberikan pelaporan seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya difahamkan di pihak kementerian yang mereka telah pun melakukan persediaan seawal Jun lalu, iaitu apabila dilihat bahawa kemungkinan kita akan dilanda dengan pola baru jangkitan COVID, dan dalam masa yang sama kita berdepan juga dengan ILI, mereka juga telah bersedia dengan kemungkinan pertambahan kes-kes yang berkenaan yang memerlukan rawatan, dan ini pada pandangan saya adalah perkara sejajar dengan apa yang pernah kita lakukan sebelum ini. Dan seterusnya, yang ketiga, di peringkat masyarakat, walaupun di pihak kementerian telah melakukan langkah-langkah yang sedemikian, kita juga di peringkat komuniti, ya, individu dalam masyarakat juga bertanggungjawab untuk memastikan tularan dapat dikekang. Ya, janganlah kita hanya menyerahkan tugasan ini hanya kepada mereka di sektor kesihatan dan perubatan sahaja, dan kita rasa apa yang kita nak buat, kita buat, langsung tidak mengambil berat tentang langkah-langkah yang berkenaan. Kita juga bertanggungjawab. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakailah pelitup muka, jaga jarak, jaga kebersihan tangan, dan kalau bolehlah anak-anak kecil, ya, yang mereka masih lagi yang memerlukan perhatian, ya, dan mudah berjangkit, janganlah bawa ke tempat-tempat yang sesak. Elakkan untuk berada dalam tempat yang agak padat, ya, banyak interaksi sosial yang tidak dapat dielakkan dan sebagainya.
Prof, saya ada satu lagi beberapa soalan lagi tapi ini mungkin antara yang saya nak tanya juga, mungkin nak memberi pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat di luar. Nak tahu bagaimana pula kekerapan seseorang itu boleh dijangkiti dengan influenza, Prof. Adakah seperti kita dapat lihat seperti kes COVID sebelum ini, ada yang pernah kena jangkitan namun boleh berupaya untuk menerima jangkitan untuk kali kedua dan kali ketiga. Bagaimana pula kekerapan dengan influenza ini, Prof? Okey, apa yang kita perlu faham ialah kita ada dua jenis jangkitan, jangkitan influenza dan juga satu lagi jangkitan influenza-like illness. Maksudnya ia menyerupai jangkitan influenza dan penyebab bagi kedua-dua ni adalah berbeza. Dan oleh itu, kalau kita lihat kepada ILI ataupun jangkitan seperti influenza, ILI ni, penyebabnya adalah banyak. Maksudnya bukan satu jenis virus saja. Kita ada RSV, RSV, para influenza dan beberapa jenis yang lain. Dan influenza memang jenis influenza saja. Jadi disebabkan oleh penyebabnya yang berbeza, maka seseorang itu apabila dijangkiti, ia boleh juga dijangkiti secara berulang jika penyebabnya adalah berbeza. Oleh itu, individu yang berkenaan tidak boleh pandang lewa lah. Maksudnya kalau misalnya kata, oh saya dah dapat influenza illness ni sebelum ni, mungkin tak dapat. Tak semestinya. Disebabkan oleh variasi penyebab jangkitannya adalah banyak, jadi kemungkinan tu boleh berlaku berulang tu adalah tinggi. Jadi dalam konteks itu, selain daripada kita mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan dijangkiti, galak juga untuk individu dalam masyarakat banyakkan mengambil vitamin C, cukup rehat dan juga memastikan tidak terdedah kepada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kita mudah mendapat jangkitan. Baiklah, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan UPM atas perkongsian tersebut. Kita membincangkan mengenai langkah-langkah untuk mengelak penularan influenza yang berlaku ketika ini dan terima kasih sekali lagi Prof atas perkongsian tersebut dan saya kira fokus minggu depan berhenti rehat seketika. Kita bertemu semula selepas ini.